قبل ما يموت كان عنا على طول حطب، صار باب محل ونحن بمحل. طيب يا عمو نحن شو ذنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو بردان؟ طبعا لا، كل الأولاد اللي عندهم أمهات عطول عم بيناموا دفيانين. على أول بابا ياخدنا معه. Masya Allah, subhanallah, itu dia klip video yang kita bawakan kepada anda untuk sama-sama kita lihat sendiri bagaimana keadaan mereka yang berada dalam keadaan kesejukan, dalam keadaan menangis, ayah mereka syahid, dalam keadaan mereka tidak ada tempat untuk berpaut, dan bagaimana keadaan mereka di sana dalam keadaan tidak ada, jangan kata alat pemanas, bahan bakar, baju sejuk pun tidak ada pada mereka. Subhanallah. Jadi untuk kita nak mengupas berkaitan dengan situasi dekat sana, kita bawakan kepada anda di studio kita TV Al-Hijrah pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Jumpa lagi sekali Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya suka jumpa dengan Ustaz sentiasa senyum. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita dah lihat tadi video tadi berkaitan dengan anak-anak kecil yang menangis, mereka merayu untuk nak dapatkan bantuan dan seumpamanya. Mungkin Ustaz pada permulaannya ini, adakah keadaan mereka dekat sana setiap kali musim sejuk mereka macam itu keadaannya Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali apabila kita kongsi ataupun kita ceritakan berkaitan dengan keadaan pelarian Syria, terutamanya yang kita kata dah masuk ke dalam tempoh bulan 1, bulan 2 ni, bulan 2 terutamanya, memang kita kata dalam musim sejuk inilah tempoh yang paling sukar yang mereka hadapi. Jadi macam kita sebut sebelum-sebelum ni, persediaan yang kita buat, walaupun kita buat kutipan pada bulan 9, 10, tetapi untuk menghadapi dalam situasi yang macam inilah. Kerana seperti mana yang kita dapat khabar, seperti mana yang terpapar di kaca TV kita, inilah keadaan yang berlaku pada hari ini. Dan walaupun ini gambar ni mungkin kita dah ambil tahun lepas, tetapi nak bagi tahu bahawa seperti mana yang diceritakan kepada kita daripada saudara-saudara kita berada di sana, bahawa sekarang ini salji memenuhi di kawasan Lubnan. Dan kita faham bahawa ketika mana salji memenuhi kawasan Lubnan, ini bererti bahawa mereka hidup dalam kemah yang mereka terpaksa mencari apa sahaja bahan bakar yang mereka jumpa untuk memberikan kehangatan kepada anak-anak mereka dan kepada keluarga mereka. Dan kalau kita tengok macam mana rintihan yang dibuat oleh anak-anak kecil yang kita tengok dalam klip tadi, bagaimana itulah realiti yang mana mereka kecil. Kalau anak-anak lain dapat bergembira di luar sana, tetapi tidak pada mereka, kerana mereka terpaksa berhadapan dengan kesejukan yang sangat sukar dan mereka tiada apa-apa untuk melindungi mereka. Tambahan kita tahu bahawa yang duduk di kemah-kemah ini, yang berada di dalam kem kebanyakan adalah wanita-wanita dan anak-anak kecil. Sebab sebahagian daripada orang-orang lelaki dewasa dah meninggal dunia dalam peperangan yang sebelum ini. Sebahagian mereka keluar negara untuk mencari duit-duit untuk hantar kepada mereka kalau ada. Jadi ini situasi yang sangat sukar untuk dihadapi oleh sesiapa pun, terutamanya saudara-saudara kita berada di sana. Itu bagi kita itu sesuatu yang sangat ekstrim untuk diterima, terutamanya anak-anak kecil. Masya Allah. Sebab anak-anak kecil ni dia punya antibody dia kurang kuat. Betul. Ustaz. Jadi itu sebab kita katakan bahawa kita ada peluang untuk sama-sama membantu mereka yang berada dalam kesusahan dekat sana. Dan saya dipaham Ustaz, minggu depan Ustaz akan berangkat ke sana. Ke mana tu Ustaz? Dan kita dimaklumkan bahawa dana masih lagi belum mencukupi. Mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami atau memberikan makluman kepada kami dana apa yang diperlukan ataupun apa barang yang diperlukan dan berapa dana lagi yang tidak mencukupi Ustaz. Silakan. Okey, baik. Insya-Allah pertama sekali dalam mungkin dalam minggu depan dalam di antara 13 hingga 15 bulan kita akan bergerak ke Lubnan. Yang mana kita akan pergi dan meninjau sendiri. Bukan setakat itu, kita akan sampaikan sumbangan yang kita kumpul dalam tempoh ini yang belum kita hantar, kita akan hantar ketika itu. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa bilangan yang pelarian yang tinggal di kem pelarian ini sangat besar. Di luar daripada kita punya kemampuan. Tetapi usaha kita adalah sekadar dan sekuat yang kita mampu untuk kita berikan kepada mereka apa yang kita mampu. Jadi kalau kata kita mampu, insya-Allah dalam tempoh ini seperti mana yang Ustaz sebut tadi, kutipan kita alhamdulillah sentiasa dapat. Tetapi sebenarnya bagi bilangan yang sasaran yang kita ingin capai dan kita ingin berikan masih belum mencukupi. Jadi kita takut sesuatu yang setiap tahun berlaku adalah apabila
kita sampai di sana, mereka tahu bahawa ada orang Malaysia mai bagi sumbangan. Ramai yang terpa datang kepada kita dan bagi tahu kami juga nak bantuan, kami nak bantuan, anak-anak kami juga ada yang meninggal dunia pada tahun yang lalu. Jadi kita nak bagi tahu apa, kita tak mencukupi dana. Jadi tahun ini dah 3 tahun kita pergi, saya harapkan dengan sumbangan yang kita terima ini kita mampu untuk memberi kepada keseluruhan yang kita kata sasaran-sasaran yang kita target itu. Dan kita akan berikan seperti barang-barangan bahan bakar yang mana dalam kesejukan ini makananlah antara keutamaan mereka. Bahan bakar seperti mana diesel dan arang itu akan mereka gunakan. Ini sangat-sangat menjadi keperluan. Malah seperti kain baju sejuk, ada kemah-kemah yang kemarin kita tengok apabila banjir dia menghanyutkan kemah. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan kita berikan ada kemah-kemah baru yang kita dirikan untuk mereka, insya-Allah. Baik, itu antara yang kita boleh ajukan kepada, mungkin kita tak mampu untuk nak memberikan infak ataupun bantuan mereka, tapi mungkin kita boleh ajukan kepada para sahabat kita yang lain, keluarga kita yang lain untuk sama-sama bantu saudara-saudara kita yang berada di Lubnan, khususnya yang kita akan pergi pada minggu hadapan. Baik, mungkin Ustaz ada yang mungkin pertama kali yang mungkin dengar hari ini Peduli Insan. So mungkin dia nak tahu Peduli Insan ni adakah dia mengutip dana atau semata-mata untuk nak memberikan bantuan kepada pelarian di sana, ataupun mungkin ada program-program yang lain, mungkin orang yang first timer yang dengar ni, Ustaz. Silakan. Okey. Pertama sekali dalam tempoh ni, sebab kita sekarang ni berada di hujung musim sejuk. Kita mula musim sejuk daripada bulan 9 sampai ke penghujung bulan 2 lah, bulan ini, insya-Allah. Jadi sebenarnya sebelum ini kita ada pelbagai kempen yang kita jalankan, sama ada advokasi ataupun kempen-kempen yang dalam bentuk kita kata barangan-barangan fizikal yang kita kumpul dan kita berikan. Tetapi buat masa sekarang, sebab barangan-barangan fizikal ini kalau kata nak dihantar, dia perlu masa lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan. Jadi kita takut tak sempatlah untuk tahun ini. Tetapi untuk barangan-barangan seperti kewangan, itulah kita kata yang paling praktikal untuk kita kutip dan kita dapatkan ketika ini, kerana bagi kita apabila dapat terus kita boleh salurkan. Jadi ini memudahkan untuk mereka dapat terus sumbangan kita dalam bentuk-bentuk yang kita dah sediakan, dan mudah-mudahan ini akan membantu mereka dalam kita kata kehidupan mereka seharian lah, terutamanya masih berbaki sebulan 2 ni. Jadi kita harapkan ada impak dalam bantuan yang kita berikan untuk saudara kita. Itu dia. Lebih-lebih lagi kita nak berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ni, Ustaz. Mudah-mudahan kita boleh bantu mereka agar dapat menjalankan ibadat mereka dalam keadaan yang baik. Mungkin Ustaz, di hujung ni mungkin kita boleh katakan bagaimana cara untuk nak berkongsi rezeki dengan mereka, dan setelah mendengar kupasan daripada Ustaz, mungkin Ustaz boleh kupaskan kepada kami, Ustaz. Okey, pertama sekali untuk menyalurkan sumbangan seperti biasalah, saya rasa sebahagian daripada kita dah melihat melalui website kita www.peduliinsan.org, melalui akaun bank yang kita sediakan seperti mana yang tertera, ataupun boleh hubungi kita. Kadang-kadang ada sebahagian daripada penyumbang yang menghubungi kami bagi tahu kata nak menyumbang setiap minggu susah. Tapi kami juga sediakan, hubungi kami akan sediakan macam mana cara untuk menyumbang secara bulanan. Serendah RM10 direct masuk kepada akaun kita dan dideduct daripada akaun mereka lah. Jadi ini sesuatu yang sekarang ini ramai yang minta macam tu. Jadi saya umumkan juga, mudah-mudahan dengan berterusan ini perjuangan untuk kita bantu saudara-saudara kita ini dapat kita teruskan dengan lebih baik, dan lebih ramai orang yang akan menjadi penerima manfaat dan faedah daripada sokongan dan kebersamaan, kebahagiaan yang kita kongsikan bersama, insya-Allah. Baik Ustaz. Terima kasih banyak atas perkongsian Ustaz berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita nak berkongsi rezeki dengan mereka. Dan sikit Ustaz, short and sweet, mungkin nak bagi peluang untuk Ustaz berikan kata-kata akhir, bagaimana untuk kami nak semangat untuk nak memberikan infak ataupun membantu mereka, atas kata-kata semangat agar mereka boleh menyumbang rezeki kepada mereka, Ustaz. InsyaAllah. Pertama sekali kita faham bahawa sumbangan yang kita berikan ini adalah sesuatu yang pada kita RM10. Mungkin RM5 tu menu rahmah yang kita duduk tengah war-warkan ketika ini, yang memberi kepada satu orang makan. Tetapi RM5 yang kita berikan kadang
kadang-kadang boleh bagi kepada satu hari makan satu keluarga dengan kita belikan roti. Ya. Jadi nilai yang kita berikan tak sama dengan harga yang kita hulurkan. Kerana kecil bagi kita, kita percaya bahawa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu sebut dan kita selalu hebahkan bahawa sekecil mana pun sumbangan yang kita berikan sebenarnya memberi impak yang tidak kita sedari. Bukan sekadar RM5 itu yang mereka terima, bukan RM10 itu yang mereka terima, tetapi kebersamaan yang kita tunjukkan itulah yang menjadi satu impak dalam diri mereka untuk memberi semangat dan kekuatan berterusan kepada mereka untuk menghadapi kesukaran yang mereka hadapi dalam hari-hari yang mendatang ini, insya-Allah. Masya-Allah. Maknanya tak besar pun tak apa, janji walaupun kecil janji kita bagi agar sahamnya terus berterusan walaupun kita dah meninggal dunia. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, merupakan pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, dan kita doakan perjalanan Ustaz minggu hadapan dipermudahkan dan diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini, insya-Allah.